Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita atau perbincangan kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ataupun diterjemahkan sebagai Adab Bersama Al-Quran yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Mindani. Kita dalam muka surat 11 ataupun tajuknya pada muka surat 10 di bawah tajuk menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. Dalam membincangkan tajuk ini, Imam An-Nawawi memulakan dengan beberapa potongan ayat Al-Quran tentang kepentingan kita membesarkan atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli Al-Quran itu termasuk juga di bawah syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lepas kita telah memetik satu hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan tajuk ini, iaitu daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Kita dah baca sebahagiannya, cuma belum habis huraiannya. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama zisyaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zissultanil muqsit." Sesungguhnya termasuk dalam pengertian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua yang muslim, orang yang lebih berusia daripada kita, di mana dia adalah orang Islam. Bila kita muliakan, maka ini tuntutan dalam agama kita, iaitu kita kena memuliakan orang yang lebih tua, lebih dewasa daripada kita. So bila kita memuliakan orang yang lebih dewasa daripada kita itu, dia menunjukkan luhur budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia, dan di samping itu secara langsung ia menunjukkan contoh ataupun tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dia memuliakan orang tua-tua. Dia menghormati orang tua-tua. Jadi ustaz dah beritahu mengapa kepentingan kita menghormati orang tua-tua itu, kerana pada zahirnya orang tua itu mereka membawa kebaikan yang lebih banyak daripada orang muda. Mengapa mereka membawa kebaikan yang lebih banyak daripada orang muda? Kerana pada zahirnya amalan mereka lebih banyak daripada orang muda. Ini sebut orang tua Muslim, orang tua Islam. Amalan mereka lebih banyak daripada orang muda. Ingat lagi nah. Mereka solat lebih banyak daripada orang muda, mereka puasa lebih banyak daripada orang muda. Adapun tentang kelalaian mereka, mungkin semasa muda mereka dahulu pun mungkin ada banyak kelalaian ataupun ada perkara-perkara yang mereka melanggar tentang hal-hal syarak dan sebagainya. Maka hal itu kita boleh saja berbaik sangka bahawasanya mereka telah pun kembali kepada Allah SWT. Tentulah mereka telah bertaubat kepada Allah SWT atas dosa-dosa silam, dan apabila mereka bertaubat kepada Allah SWT, Allah SWT sangat suka kepada orang yang bertaubat kepadanya. Dalam hadis memberitahu bahwasanya Allah SWT sangat bergembira dengan taubat seorang hamba itu, melebihi daripada gembiranya contoh satu keadaan seorang yang
membawa bekalannya beserta binatang tunggangannya berjalan di satu kawasan padang pasir, kemudian dia berhenti untuk berehat, kemudian dia terlelap dan apabila terjaga mendapati kenderaan, binatang tunggangannya, bekalan-bekalannya semua dah tak ada, dah hilang. Lalu dia di padang pasir yang tak tahu nak pergi padang pasir kan, padang pasir ni kadang-kadang bila kita tak ada kenderaan, tak ada bekalan, sampai ke satu tahap kalau kita berjalan putus bekalan, nyawa terancam. Jadi orang yang begini dalam hadis sahih menyifatkan maka dia telah pun putus asa, hampir putus asa. Kenapa? Kerana bekalan pun tak ada, kenderaan pun tak ada, nak keluar macam mana tak tahu, maka dia pun berbaring menanti saat kematian jelah. Seolah-olahnya dia sudah tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba bila dia terjaga semua, dia dapati binatangnya yang hilang tadi ada balik bersama dengannya, dekat dengan dia, dan bekalan-bekalannya pun ada juga. Maka waktu itu daripada orang yang telah pun putus harapan daripada kehidupan ini, rasanya macam tak ada peluang lah nak meneruskan kehidupan ini, tiba-tiba dapat balik apa yang dia kehilangan tadi, maka tentulah dia sangat bergembira. Dia sangat gembira. So kalau begitu dia sangat gembira, kenapa? Kerana ada peluang untuk lepas daripada tempat yang dia rasa sunyi itu, tempat yang dia mesti lepasi itu, dan ada peluang untuk dia kembali ke kampung halamannya. Maka kegembiraannya itu Nabi SAW beritahu tidaklah secara mana. Kalau nak bandingkan gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-Nya yang bertaubat kepadanya, Allah lebih gembira lagi berbanding dengan gembiranya hamba tadi yang dah rasa putus harapan nak dapat meneruskan kehidupannya, tiba-tiba ada peluang lagi untuk hidup. Maka apabila seorang hamba Allah dia berbuat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah SWT, dia menyesal atas dosa-dosanya, sama ada dosa-dosanya yang silam ataupun yang terbaru ataupun yang banyak ataupun yang sedikit, tak kira lah, asalkan dia menyesal dan dia kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sangat gembira dengan hamba ini. So bila dia gembira, adakah Allah Taala tak akan mengampunkan? Jadi kontradik lah, takkan gembira tak ampunkan. Oh, gembiranya bila orang kembali padanya, maka tentulah Allah mengampunkan dosanya. Jadi kalau orang tua ataupun orang yang telah berusia, apatah lagi bila kita tengok orang tua yang selalu berulang-alik ke masjid, ke rumah Allah, maka kita menghukum pada zahirnya amalan mereka itu lebih baik ataupun lebih banyak daripada amalan kita orang yang muda. Tak boleh, jangan kita memikirkan alah masa muda dia dulu entah macam mana, tak, jangan kita fikir itu. Sebab kekhilafan, kesalahan, kesilapan zaman muda itu boleh saja Allah Ta'ala ampunkan dengan taubat. Dengan taubat. Dan al-a'mal bi khawatimha, amalan itu dalam hadis beritahu berdasarkan seorang itu ending dia, penyudah hidupnya itu berdasarkan bagaimana amalan di hujung akhir ayatnya. Kan? Jadi oleh kerana itulah kita apabila kita menghormati orang tua, maka ia termasuk dalam kita memuliakan dan mengagungkan Allah SWT. Kita imbas kembali sebelum masuk yang hadis yang Ustaz ceritakan pada minggu lepas, imbas kembali, iaitulah dalam hadis Nabi SAW memberitahu tentang daripada seorang sahabat, Talhah bin Ubaidullah. Dalam hadis menyebutkan ada dua orang sahabat, mereka itu beriman masuk Islam di hadapan Nabi SAW sekali bersama-sama. Bila mereka masuk Islam bersama-sama, ada riwayat menyebutkan mereka itu daripada kalangan orang Yahudi. Bila mereka masuk Islam bersama-sama, seorangnya berijtihad melakukan amal soleh lebih kuat daripada kawannya. Kawan dia pun buat amal soleh juga, tapi taklah banyak sangat berbanding dengan kawannya seorang lagi. Yang seorang lagi, apabila dia lebih kuat melakukan amal soleh, kemudian dia pergi berjihad pula, kemudian dia mati syahid dalam peperangan. So bila dia mati syahid dalam peperangan, seorang sahabat Talhah bin Ubaidullah, dia bermimpi kawannya yang seorang lagi meninggal setahun selepasnya, tapi bukan mati syahid, meninggal setahun selepasnya.
Talha bin Ubaidullah, dia bermimpi, dalam mimpinya seolah-olahnya dia berada di hadapan pintu syurga, lalu ada petugas daripada syurga, malaikat yang keluar datang memanggil kawan, memanggil sahabat tadi ni yang dua-dua orang masuk Islam ni, yang seorang ni yang kurang tak sekuat kawannya yang berberat, yang tidak mati syahid tu, tapi mati kemudian setahun selepas kawannya yang mati syahid. Panggil yang ini dulu masuk ke dalam syurga. Kemudian keluar pula, panggil pula yang mati syahid masuk. Berarti yang tak mati syahid masuk dulu, dipanggil masuk dahulu. Yang mati syahid dipanggil masuk kemudian. Talha bin Ubaidullah, dalam hadis itu, bila pagi dia cerita pada kawan-kawannya tentang mimpinya tu. Mimpi itu menakjubkan, menghairankan pada mereka. Mengapa menghairankan? Kerana ini orang mati syahid, tiba-tiba dia dikemudiankan. Bukan tak masuk syurga. Dipanggil kawan dia dulu yang tak mati syahid. Walhal dia ni sudahlah mati syahid, kemudian lebih kuat ibadatnya daripada kawannya. Sampai berita itu, kawan-kawan Talha yang dengar cerita itu pun rasa hairan. Bila rasa hairan, betulkah mimpi kamu tu? Entahkah mimpi betul, entahkah mimpi tak betul, wallahu a'lam. Sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kata, apa yang kamu hairankan? Apakah yang kamu hairankan? Bukankah dalam tempoh setahun kawannya yang mati kemudian itu, dalam tempoh setahun itu, dia mati setahun selepas itu, bukankah dalam setahun itu berlalu bulan Ramadan? Tanya Nabi SAW. Ya, betul. Jadi bukankah dia puasa dalam bulan Ramadan itu? Betul. Bukankah dalam tempoh setahun itu dia sempat solat sekian, berapa banyak solat ni dia sempat solat? Kalau sehari 5 waktu, setahun 360 hari, tahun hijrah. Kalau tahun Masihi 365 hari, kalikan 5 waktu, berapa banyak solat yang dia solat? Kalau satu solat, pahala dia entah banyak mana. Ustaz dah bagi kiasan, kalau kita katakan solat sunat fajar itu pun lebih baik daripada dunia dan seisinya, baru solat sunat. Baru solat sunat. Betapa solat fardu fajar? Betapa solat fardu? Solat fardu itu gandaannya lebih, ibadat yang fardu itu gandaannya 70 kali berbanding ibadat yang sunat. Jadi kalau begitu, kawan dia ni yang mati setahun selepas itu, kalau nak dibandingkan dengan amalan yang buat dalam tempoh setahun itu, maka Nabi SAW beritahu dalam hadis itu, jarak di antara kualiti amal kawannya yang baru mati setahun selepas itu berbanding dengan dia, rupanya kawan dia menandingi jarak antara amal itu antara langit dan bumi. Dia punya antara langit dan bumi itu baru setahun, kan? Sebab itu kita bersyukurlah kalau kita ini dikurniakan umur yang panjang. Bersyukurlah kita dikurniakan umur yang panjang. Kawan-kawan kita barangkali telah pun mendahului kita, walaupun dalam keadaan umur yang panjang kita melalui kesusahan-kesusahan, uzur, sakit, musibah sana musibah sini. Sebab ajaban li amril muslim, orang Islam ini sangat menakjubkan. Urusannya semua baik belaka, kata Nabi SAW. Kalau dia mendapat nikmat lalu dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau dia mendapat musibah kemudian dia bersabar, itu baik baginya. Tak ada yang tak baik bagi orang Islam ni. Maka kita boleh faham daripada itu, kalau seorang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dalam keadaan dia Muslim, dalam keadaan dia taat kepada Allah, kemudian dia ditimpa musibah pula lagi. Apa musibah? Dahlah umur panjang, kemudian terlantar pula, lumpuh, tak boleh bangun-bangun, tapi solat tak tinggal. Contoh kan, ibadat tak tinggal. Susahlah hidup macam begitu. Susahlah hidup begitu kan. Dan orang yang sebegini tidak mustahil. Kadang-kadang terlintas dalam hatinya, bila lah nak Allah Ta'ala nak jemput. Sebab apa? Sebab menghadapi kepayahan hidup, kesusahan, penderitaan. Bila lah Allah Ta'ala nak jemput. Tak apalah, kalau Allah Ta'ala jemput pun aku redha adalah. Betul tak orang-orang begini? Orang yang ditimpa sakit sebegini kan, kemudian nak beraktiviti keduniaan pun dah terputus, dah tak boleh dah, terlantar begitu. Ataupun kalau tak terlantar pun, dia tak sakit pun tetapi ditimpa musibah yang macam-macam, musibah yang bukan penyakit, sebagai kesusahan dan sebagainya kan. Maka orang mukmin tu kalau dia balik fokus bahawasanya semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan tidak akan mentakdirkan kesusahan, kepayahan, melainkan apabila hamba itu menerima dengan redha, menerimanya bahawasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kesusahan dan penderitaan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran
yang tak tergambar lumayannya di sana. Jadi kalau begitu, orang itu panjang umurnya, lambat pula mati, sakit pula, terlantar pula. Dia pula tak tinggal ibadat dia, tak boleh solat secara sempurna, solat berimbus, solat fardunya tak tinggal. Bayangkan kedudukan ganjaran yang dia dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kesakitannya, penderitaannya itu semuanya ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama dia tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan, dia solat fardu. Walaupun dia solat fardu di dalam keadaan dia berbaring, tidak berdiri, tak boleh nak berdiri, tapi dia tetap mendapat ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berdiri kerana dia ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Kan? Kecuali dan oleh kerana dia ada keuzuran dan itu cara yang dia boleh, maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala tulis. Dan apatah lagi kalaulah sebelum dia terlantar sakit, di rumah, sebelum itu dia kaki masjid, kaki surau, selalu datang solat berjemaah di masjid, selalu datang solat berjemaah di surau. Tiba-tiba dia terlantar sakit dan tak memungkinkan lagi untuk dia datang ke masjid dan ke surau. Dalam hadis ada memberitahu bahawa orang yang sebegini, oleh kerana kebiasaannya sebelum itu dia selalu solat berjemaah, maka apabila dia tidak dapat hadir lagi, Allah Ta'ala tetap tuliskan pahala salat berjemaahnya. Kenapa? Kerana telah menjadi rutin kebiasaannya dia menghadirkan diri di rumah Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia sakit, dia tak boleh datang lagi, walaupun dia solat di rumah dia seorang-seorang, tetap ditulis ganjaran pahala berjemaah kerana sebelum ini dia ahli berjemaah datang. Sebab itu dalam keadaan kita sihat ini, jangan tinggalkan rumah Allah. Dalam keadaan sihat ini sentiasa melazimi hadir solat berjemaah. Dalam keadaan kita sihat ini, buktikan bahwasanya kita ini adalah orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. So bila kita tak dapat datang saja disebabkan oleh apa-apa keuzuran pun, yang memang kita terhalang untuk datang, sama ada sakit ataupun dihalang oleh sesuatu, contohnya macam hari itu kita dihalang oleh COVID, tak dibenarkan kita datang. Padahal sebelum itu memang kita ahli masjid pun, hati ini rindu nak datang ke masjid, hati ini rindu sungguh nak datang berjemaah, tapi terhalang oleh arahan dan perintah, larangan melarang kita datang, tak boleh nak datang. Kalau sebelum itu memang sungguhlah kamu ahli masjid, maka kamu semain di rumah pun ditulis bahawa kamu hadir berjemaah. Itu kelebihannya. Itu kelebihan. Tapi ialah masa berlaku COVID dulu, kadang-kadang kita dah tengok orang yang marah sangat tu, marah-marah kan dalam grup-grup WhatsApp, marah sangat berhalang-halang, bila dah ditarik kan, tak datang-datang juga orang marah-marah tu kan. Hak orang marah-marah tu tak datang juga kan. Tapi waktu dia halang tu marah sungguh kan. Hak orang yang biasa datang steady je kan, steady je kan. Sebab apa? Sebab kalau dia faham, aku bukan tak nak pergi, aku nak pergi tapi tak boleh pergi, sebelum ni aku ahlinya, dan Allah SWT tulis ganjaran pahala berjemaah walaupun dia solat di rumah. Kalau begitu keadaannya, maka bagaimana keadaan orang tua dalam Islam? Orang tua dalam keadaan Islam, solatnya sudah tentu lebih daripada orang muda. Kalau kita lihat sejarah dahulu, kalau kita dahulu masa muda-muda mungkin ahli maksiat sekalipun, kalau dia dah kembali kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, Allah Ta'ala boleh menukarkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tukarkan dosanya menjadi kebajikan. Maka oleh kerana begitu sifat ciri-ciri orang tua, maka dalam hadis memberitahu inna min ijlalillahi ikramiz zi syaibah al-muslim. Maka di antara tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita yang tertanda kita mengagung atau memuliakan Allah SWT ialah kita memuliakan orang tua dalam Islam. Memuliakan orang tua dalam Islam. Sebab amal mereka itu pada zahirnya lebih baik dan lebih banyak daripada orang yang muda. Baik. Jadi dua sahabat tadi Nabi beritahu, kalau nak bandingkan jarak antara orang yang mati kemudian setahun tu macam langit dengan bumi. Kalau setahun kita solat berapa? 5 kali 365 hari. Satu solat, kualiti dia banyak mana? Solat sunat lagi. Dan dalam tahun itu kita puasa Ramadan lagi. Dalam puasa Ramadan itu kita itikaf 10 akhir Ramadan lagi. Dalam itu kita dapat Lailatul Qadar lagi. Dia berapa banyak kan.
Sebab itu ini adalah satu tasliyah. Tasliyah ni adalah hiburan kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ujikan dengan apa-apa ujian pun, terima saja ujian Allah. Sakit, penderitaan apa pun, kemudian tak mati-mati, hidup panjang, bahawasanya itu sebenarnya adalah satu peluang yang baik Allah Subhanahu Wa Taala anugerah kepada kita. Bila kita sedar begitu, oh tak apalah, aku panjang usia dalam keadaan menderita pun tak apa. Hak menderita tu dapat pahala, kemudian tak tinggal pula kewajipan, pahala lagi. Oh rupanya ganjaran pahala yang berpanjangan. Sebab itulah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Baik. Itu yang kita ulang balik yang lepas lah. Kemudian di antara tanda kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala juga, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala juga ialah tadi orang tua. Kemudian seterusnya ialah wahamilil Quran ghairil ghali, iaitulah orang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran sama ada yang menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Kalau kita kenal orang itu ada ahli Al-Quran, maka pengenalan utama kalau orang itu hafal Al-Quran, zahirnya dia ahli Al-Quran. Ataupun dia guru Al-Quran, mengajar Al-Quran, maka dia pada zahirnya kita boleh hukum dia ahli Al-Quran. Maka orang-orang yang sebegini kita kena muliakan mereka. Kita kena muliakan mereka, hormat mereka. Dalam hal yang sebegini tak kira usia, tak kira. Mungkin barangkali kita tua sikit tapi kita tidak ahli Al-Quran, tetapi ustaz tu mengajar Al-Quran, hafal Al-Quran, kita muliakan dia. Sebab itu di antara tanda kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa kita muliakan? Sebab dia membawa kalam Allah dalam dadanya, dalam pemikirannya, dalam tingkah lakunya, dalam akhlaknya, dalam tutur katanya, semua terbentuk oleh kalam Allah, firman Allah, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu di antara tanda ataupun ciri kita memuliakan Allah. Tapi ahli Al-Quran yang macam mana? Nabi ada buat pengecualian. Nabi ada buat sedikit pengecualian, iaitulah ghairil ghali fihi, yang tidak melampaui batas. Ahli Al-Quran, ada ahli Al-Quran yang melampaui batas. Wal jafi, kemudian yang tidak pula meringan-ringankan. Ada orang dia ahli Al-Quran, pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi pada masa yang sama melebih-lebih sangat, kadang-kadang menafsirkan Al-Quran sesuka hati, menafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsunya, atau betul terlalu memberat-beratkan Al-Quran itu melebih-lebih daripada yang sepatutnya, kan? Jadi contohnya memberat-beratkan Al-Quran itu seperti memaksa-maksakan menyebut Al-Quran itu dengan makhrajnya yang berlebih-lebih lah, kita akan berlebih-lebih, padahal tak diajar pun sebegitu, kan? Tak diajar pun sebegitu. Ataupun menggunakan Al-Quran itu untuk kepentingan dirinya, menafsirkan Al-Quran bila saja nak simis orang, gunakan Al-Quran. Kenapa? Nak redik pihak yang bermusuhan dengan kita. Ini orang yang ghali, orang yang berlebih-lebih. Jadi Nabi kata orang yang ahli Al-Quran tetapi mereka tidaklah menggunakan Al-Quran itu berlebih-lebihan dalam keadaan melampau-lampau. Dan satu lagi wal jafi. Jafi ini orang yang meringan-ringan, meremeh-remehkan pula. Dia ahli Al-Quran tapi tak ada dah tanda ciri ahli Al-Quran. Contoh macam mana? Dia pernah hafal Al-Quran ni. Tiba-tiba dia buang Al-Quran belakang dia pernah hafal Al-Quran. Dia pergi jadi, minta maaf sekali lah, dia pergi jadi penyanyi sebagai contoh, kan. Bukanlah penyanyi macam nasyid ajak ketuhanan tu, kan. Dia masuk dalam dunia yang bukan lagi dunia ahli Al-Quran, tetapi dia pernah menjadi ahli Al-Quran. Lalu kita pun kata, kena hormat tu. Kena hormat tu, walaupun dia kerja di kelab, walaupun kerja di kelab malam tu, kita kena hormat dia tu sebab apa? Dia pernah hafal Quran tu, kan? Tak, Nabi kata tak. Walaupun dulu dia pernah hafal Al-Quran, tetapi dia telah pun jafuah, dia telah meninggalkan Al-Quran itu, maka bukan dia orangnya yang kita patut meletakkan penghormatan. Tapi kalau dia kembali, dia bertaubat kembali pula,
Jadi ada orang dia pernah menghafal Al-Quran, kemudian dia tinggalkan, dia disibukkan oleh urusan kurniaan, bisnes sana, bisnes ini, tak nampak lagi sima ataupun tanda-tanda ahli Al-Quran tu tak nampak lagi pada dia. Tapi kita tahu dia ni budak muhtafiz dulu ni, kan? Budak muhtafiz dulu ni. Tapi sekarang entah pasal apa jadi begitu, Duk sibuk sana kerja dunia sini, sedangkan semayang pun kadang-kadang hujung-hujung waktu, kalau hujung-hujung waktu tak paling kadang-kadang semayang pun terlepas, kan? Tapi dia pernah hafal Al-Quran. Maka ini orang yang jafi. Maka orang yang sebegini tak termasuk dalam orang yang kita dituntut mempermuliakan mereka. Tapi kalau dia dah bertaubat kembali balik pada Al-Quran, maka kita muliakan sebagaimana orang tua yang dia meniakan zaman mudanya yang penuh dengan kelalaian, kemudian dia kembali kepada Allah, kita muliakan, ya. Jadi itu di antara pemuliaan kita, mengagungkan kita terhadap Allah SWT dengan kita mengagungkan ahli-ahli Allah. Apa ahli Allah? Dalam hadis ada menyebutkan bagi Allah itu ada ahlinya. Ahli Allah itu ahli Al-Quran, ahli Al-Quran. Baik. Kemudian seterusnya Zis Sultanil Muqsid wa ikrama Zis Sultanil Muqsid. Di antara cara kita mengagungkan Allah lagi, iaitulah kita memuliakan pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil, menghormati pemerintah atau penguasa yang adil. So apabila ternyata seseorang pemerintah itu bahawasanya dia bersifat adil, dia tidak khianat terhadap rakyat di bawahnya, dia tidak menipu rakyat jelatanya, dia bersifat dengan sifat adil, tapi tidak ada manusia yang boleh bersifat dengan sifat sempurna, memenuhi tuntutan semua pihak. Tak mungkin ada orang yang dapat, walaupun dia menjadi penguasa, dia dapat memenuhi tuntutan semua pihak. Tetapi dia berlaku adil. Sebab dia boleh nampak sisi keadilan takwanya itu. Maka kalau orang yang sebegitu sebagai pemerintah, maka bila kita memuliakannya, menghormatinya, maka itu juga termasuk dalam ciri-ciri kita mengagung dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita boleh tengok daripada pada zahir perlakuan mereka, bagaimana cara hidup mereka, hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan rakyat, tutur kata mereka, janji-janji mereka, kita boleh melihat apakah mereka itu benar-benar adil dan ikhlas dalam menerajui kepimpinan rakyat ataupun sebaliknya. Okey. Habis itu hadis itu. Jadi kita dah faham dah, memuliakan orang tua, memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan pemerintah yang adil, itu semua terpayung di bawah erti kata kita membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya, hadis seterusnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil-Qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Baik. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang korban perang Uhud yang mati syahid dalam perang Uhud, kemudian bertanya, mungkin terjemahan ni ada tertinggal. Nabi SAW mengumpulkan antara dua orang korban perang Uhud fi saubin wahid, dalam satu pakaian. Tapi yang ni kena ada huraian, yang kita jadi kita faham pada zahir pula, maknanya dua orang pakai satu pakaian. Tu kita faham zahir. Kita kena tengok pada syarah dia huraian. Fi saubin wahid, dalam satu pakaian. Itu mungkin ada tertinggal terjemahannya, ataupun mungkin penterjemahnya tidak menterjemahkan itu kerana apa? Kerana mengelakkan daripada salah faham tentang maksud yang secara literalnya. Sebab bila kita terjemah, Nabi SAW mengumpulkan dua orang lelaki dalam kubur dalam satu pakaian. Kalau kita faham literalnya, kita faham maknanya dua orang pakai satu pakaian. Maknanya berimpit tubuh mereka, kulit mereka berkesir antara satu sama lain. Itu bukan yang dipahami begitu. Okay? Tapi kalau terjemahnya begitu.
Summa yaqulu, kemudian bila Nabi kumpulkan dua orang lelaki yang terkorban dalam perang Uhud tu dalam satu pakaian, di dalam satu liang, siapa yang lebih banyak hafal Al-Quran antara keduanya? Nabi pun bertanya, siapa yang lebih banyak hafal Al-Quran antara keduanya? Jadi apabila ditunjukkan yang ini yang lebih banyak hafal Al-Quran, baginda mendahulukannya masuk ke liang lahat. Jadi dalam peperangan Uhud, peperangan kedua dalam sejarah Islam, yang besar selepas daripada peperangan Badar itu, tentera musyrikin lebih kurang 3,000, lebih kurang 3,000 orang. Tentera Islam 700. Asalnya 1,000, tapi dalam perjalanan tu 300 tarik diri di kalangan orang munafik, tarik diri. Kan, tinggal 700. So lawan dengan tentera musyrikin 3,000. Pada mulanya dah nak menang dah. Kita bentuk cerita perang Uhud kan. Mulanya dah nak menang dah. Para pemanah yang berada di atas Jabal Rumah, dia panggil Jabal Rumah. Rumah tu jamak daripada perkataan Rami. Rami mufrad, jamak taksir dia rumah. Kadang-kadang kita panggil rumah ta marbutah, rumah. Maknanya Rami itu pemanah, seorang pemanah. Sekarang kalau kita pergi ke Madinah, kita akan pergi ziarah di Jabal Uhud, nanti akan diperkenalkan kepada penziarah itu ada satu bukit kecil di samping itu, bukit kecil dipanggil sebagai Jabal Rumah. Rumah itu maknanya pemanah-pemanah. Ra mim alif ta marbutah, rumah. Rumatun kan. Jamak daripada perkataan Rami. Macam kita kata da'i, pendakwah, jamak ada adalah du'atun. Doa, Rami, rumah, jamak dia. Bukit itu sekarang ni dikenali sebagai Jabal Rumah, bukit para pemanah. Jadi beberapa sahabat yang Nabi letakkan di atas Jabal Rumah itu, Nabi dah pesan kepada mereka jangan turun apa pun yang berlaku, melainkan setelah Nabi sendiri yang berikan kebenaran untuk mereka turun ataupun mendapat arahan daripada Nabi SAW. Tapi takdir Allah SWT berlaku sebagaimana kita tahu, apabila pusingan awal tentera Islam telah pun menang, tentera kafir telah pun lari bertempiaran meninggalkan harta rampasan perang di medan perang itu, maka mereka menyangka bahwasanya perang telah pun berakhir. Lalu mereka turun. Khalid bin Al-Walid ambil kesempatan, dia pusing dari belakang, musim Jabal Rumah itu, datang menggempur kembali, dan itulah tragedi yang berlaku di dalam peperangan Uhud, di mana akhirnya 70 orang sahabat Nabi gugur syahid dalam peperangan Uhud itu. Orang kafir lebih kurang 24 orang yang mati. Di kalangan orang Islam 70 orang. So dalam peperangan Uhud itu, orang kata memanglah pada zahirnya tentera Islam kalah, tapi dalam erti kata peperangan, kita nak kata kalah pun tak tepat. Sebab apa? Sebab kalau menang pada zaman itu pun, pada zaman mana pun, tengok contoh masa peperangan Badar, orang yang menang ialah orang yang masih lagi bertahan menanti di medan tempur. Orang lain dah balik, orang menang akan berada di medan tempur. Tapi dalam peperangan Uhud, orang yang dikatakan menang itu lari balik. Kan? Lari balik. Kan? Maknanya mereka tak tunggu. Kalau dalam peperangan Badar, Nabi SAW tunggu sampai 3 hari di medan Badar itu. Kan? Tentara kafir yang dah ditawan, yang dibunuh, yang bertemperan lari balik. Mana tak ada lagi. Yang ada hanya pemenang saja di medan tempur itu. Mereka akan tunggu situ. Tapi dalam peperangan Uhud, yang dikatakan pemenang itu balik. Tak tunggu pun di situ. Cumanya oleh kerana itulah sebahagian daripada ahli sejarawan ataupun sebahagian daripada kalangan ulama ada mengatakan bukanlah mereka itu menang, tetapi mereka itu berjaya menimbulkan kemusnahan ataupun kerosakan yang banyak kepada pihak tentera Muslim. Sebab kalau menang mereka kontrol lah. Mereka tak balik lah kan. Tetapi ini mereka lari pula, dan Nabi SAW itu lepas itu pula hantar skuad pula pergi menjejaki pula, pergi kejar pula kan. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Cumanya kerosakan harta benda dan jiwa itu lebih teruk ataupun lebih banyak
pihak tentera Islam. 70 orang terkorban. So bila 70 orang terkorban syahid, gugur syahid, maka Nabi SAW bila nak kebumikan mereka, dikebumikan dalam satu liang. Sebab tu kalau kita pergi ke Uhud itu, dia kubur dia di satu di tengah itu je. Dalam pagar kita tengok tu kan, satu tempat itu saja. Dia tak macam kalau kita pergi ke Badar. Kalau kita pergi ke Badar, kita tengok kubur satu kan. Kalau ke Uhud kita tengok di satu itu. Jadi dalam satu liang itu, kerana kesukaran untuk barangkali kerana kesukaran pada ketika itu untuk buat satu kubur satu orang, maka dalam satu liang itu maka dimasukkan. Jadi Nabi SAW dalam hadis menyebutkan mengumpulkan di antara dua orang lelaki dengan satu pakaian. Bukan maksudnya ditanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai itu kemudian dipakaikan satu pakaian untuk dua orang, bukan begitu. Itu tak boleh, itu haram, maknanya kita menelanjangkan kedua orang kemudian berkembang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya pakaian ataupun kain yang digunakan untuk mengkafani mereka. Pakaian yang mereka pakai tetap tidak ditanggalkan kerana mereka itu gugur syahid, maka pakaian mereka yang berlumuran dengan darah itu tetap kekal di tubuh badan mereka. Kemudian walaupun mereka nak dimasukkan ke kubur, mereka tetap dikafani juga dengan pakaian, bagi pakaian mereka yang lebih-lebih yang ada. Sehingga kan Mus'ab bin Umair yang gugur dalam peperangan Uhud itu, dia bila ditarik kainnya, pakaian dia yang dia pakai, kalau ditarik untuk tutup kepala, terdampak kaki, kan? Ditarik untuk menutup kaki, tersingkap kepala. Mus'ab bin Umair seorang yang anak orang kaya masa di Mekah. Yang Nabi SAW bila tengok Mus'ab bin Umair, dia inilah di antara orang yang berperanan besar menyebarkan Islam di Madinah. Salah seorang duta yang Nabi hantar ke Madinah sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair dulu, dia mengajar orang Madinah tentang Islam. Mus'ab bin Umair, orang muda. Kan dia di Mekah orang kaya, anak orang kaya. Tetapi oleh kerana dia ikut Nabi, maka dia dipulaukan oleh ibu bapanya. Maka pada satu ketika dia datang daripada jauh, Nabi bersama dengan sahabat yang lain. Nabi tengok Mus'ab bin Umair datang pakai baju kulit saja, kulit binatang, kan? Tak ada pakaian, daripada orang yang kaya mewah, dia datang pakai kulit saja. Maka Nabi kata, tengoklah orang yang didorong oleh cintanya. Dahulunya dia dibesarkan dengan ibu bapa yang kaya yang memanjakannya, yang berikannya kemewahan itu begitu begini. Kamu tengoklah kepada dia sekarang ini. Nabi bagi tahu pada sahabat, tengoklah Mus'ab ini, dia didorong oleh cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah keadaan dia sekarang ini. Mus'ab sanggup dia dalam keadaan tak ada pakaian, pakai baju kulit, bukan pakai baju kulit berjenama macam kita pakai sekarang ni, kan? Kulit yang itulah, kulit binatang lebih-lebih itu kan, agak-agak disamak-samak pakai, nak elok mana kulit begitu kan. Dan dia gugur syahid dalam peperangan Uhud itu. Waktu dia gugur syahid itu, pakaiannya pun tak sempurna yang dia pakai pun. Apa pakaian luar yang digunakan untuk menutup, sebab walaupun orang itu dia berpakaian, dia perang, digugur syahid, kemudian kalau ada pakaian lebih digunakan untuk kafankan juga. Maksud kafan itu menutup jasadnya itu daripada kepala sampai ke kaki. Maka Mus'ab bin Umair ni dalam kitab sirah menyebutkan, bila saja nak tarik pakaian luarnya itu, nak tutup kaki, tersingkap kepala, tutup kepala, tersingkap kaki. Akhirnya dia ambil daun-daun izkhir disebut. Izkhir ni dia macam pokok serai kan. Ambil daun-daun tutup supaya apa? Supaya tidak kelihatan jasad mereka tu. Nak disemadikan tetap dikafankan, ditutup juga tubuh mereka, tapi pakaian yang mereka syahid itu tetap di tubuh mereka. Itu maksudnya dua orang lelaki Nabi SAW kumpulkan dengan satu pakaian, mana pakaian luar yang nak mengkafankan mereka. Bukan maksudnya pakaian mereka itu ditanggalkan kemudian kongsi dua orang, bukan begitu maksudnya, kan? Itu tak boleh. Dan kemudian mereka juga semasa berada dalam dimasukkan dalam kubur itu, Nabi akan tanya, dalam ramai-ramai ini siapa yang lebih banyak hafal Al-Quran? Sebab bila nak dimasukkan dalam satu liang lahat yang besar, nak masuk ramai-ramai, so bila masuk ramai-ramai, mesti akan diletakkan siapa yang dahulu, yang paling hadapan. Paling hadapan tu maksudnya, kalau liang lahat itu yang menghadap ke kiblat, kan bila jenazah dalam kubur tu dia menghadap
ke kiblat, maka dia di hadapan sekali. Seolah-olahnya dia akan menjadi imam kepada jenazah-jenazah yang lain yang berada bersusun-susun di belakangnya. Kan? Oleh kerana dia nak dekat, dia dimasukkan dulu. Kalau dimasukkan dulu, berarti dia di depan lah. Bila dia di depan, macam seolah-olahnya dia macam imam lah, dia macam yang menerajui, yang memimpin jenazah-jenazah yang lain. Oleh kerana itu Nabi tanya, siapa yang paling banyak hafal Al-Quran, maka Nabi letakkan dia yang awal sekali. Maka berarti dia yang paling hampir dengan dinding kubur yang di hadapan itu. Dinding tanah kubur yang di hadapan itu. Kemudian disusunkan, okey, nombor 2 pula siapa yang lebih banyak selepasnya. Yang nombor 2 letak, kemudian nombor 2, 3, 4. Ibarat macam kalau kita solat berjemaah tu kan, Nabi SAW sebut dalam solat jemaah tu, hendaklah yang berada di belakangku ialah ulul ahlam wan nuha, orang yang cerdik dan orang yang matanglah di belakangku. Sebab tu jangan bila kita sembahyang jemaah kita letak budak-budak di belakang kita. Sebab kita di belakang kita, sekurang-kurang belakang imam tu sekarang mesti ada orang yang ada ilmu pengetahuan. Kalau apa-apa berlaku pada imam, dia boleh nak tampil untuk menggantikan imam. Jadi begitu keadaannya. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, apa pengajaran yang kita dapat? Begitu mulianya ahli Al-Quran. Begitu mulianya ahli Al-Quran. Saya akan dalam kubur pun, kalau kita fikir, Allah apalah sangat, dah nak masuk kubur pun kan, nak masuk kubur apa lagi. Tapi kemuliaan itu diambil kira. Dia berada di awal sekali dalam kubur dan dia berada di hadapan yang menghadap ke kiblat. Ini bagi kita satu yang lain. Maka demikian kita boleh ambil daripada kesimpulan daripada hadis ini, kadang-kadang berlaku keadaan zaman sekarang pun, kadang-kadang berlaku keadaan di mana dikebumikan satu liang jenazah yang banyak apabila ada keuzuran. Dia kalau ada keuzuran, contohnya berlaku aksiden ramai sangat, susah sangat nak gali satu kubur, lalu mereka galikan satu liang, dimasukkan jenazah. Kadang-kadang jenazah anak beranak yang ramai kan, aksiden dia buat. Maka kalau pun tak anak beranak ke ataupun kawan-kawan ke terpaksa masuk satu liang, maka kita ambil dari sunnah ini bahawasanya kita tengok siapa yang lebih dari sudut ni, Qurannya ataupun ilmunya ataupun waraknya ataupun mana dari sudut agamanya. Pada zahir yang kita tahulah, pada zahir yang kita tahu. Maka kalau terpaksa kubur satu liang, kita masukkan orang itu dahulu, tak di depan. Kemudian di belakangnya yang pada zahirnya kita tahu dia kurang sedikit, di belakangnya pada zahirnya kita tahu yang kurang sedikit. Kalau kita tak tahu dari satu keluarga kita mak ayah apa semua, dia letak ayah mak anak ikut. Kalau lah terpaksa, kalau terpaksa buat satu liang kerana ada keuzuran, kesukaran untuk menggali liang masing-masing. Kadang-kadang berlaku lah kalau kes dia ramai-ramai orang kita buat satu liang tu ya. Jadi itu maknanya kelebihan ahli Al-Quran, sehingga ke dalam kubur pun didahulukan mereka yang lebih banyak Al-Quran. Jadi sampai setakat itu saja dulu perbincangan kita pada minggu ini berkaitan dengan menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. Dah masuk itu kan? Dah masuk. Jadi mudah-mudahan dimanfaatkan sedikit sebanyak, mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT dengan sebab hadis-hadis Nabi yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala campakkan. Kalau pun tidak semua tercampak ke dalam hati kita. Sebab itu kita hidayah itu bila tercampak, kadang-kadang tercampak bila kita dengar itu, Allah Ta'ala nak buka hati kita, melekat, dia melekat. So bila melekat itulah akan mencorakkan kehidupan kita yang seterusnya, insya-Allah. Jadi sekali lagi mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.